balik macam mana cikgu ajar semua. Okey, jadi maksudnya ada recording lah, jadi jangan risau. Okey, jadi kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tajuk bab kewangan. Okey, dan yang ini cikgu rekod cikgu rekod. Jadi biasalah tu awal-awal tu. Cikgu ingat Alia dah masuk tadi. Cikgu menunggu juga tadi. Okey. Jadi dia kadang-kadang dia sempat tak buat akaun tu? Buat tadi. Oh, sempat buat akaun lah. Okey. Jadi kita teruskanlah kepada kelas kita. Kelas kita kalau cakap pasal matematik ni tak lama pun. Buat 1-2 soalan dah habis dah masa. Okey. Jadi cikgu difahamkan yang Alia belajar dalam bahasa Inggeris, betul? Campur. Sekolah mana? UST 13. Shah Alam Subanjaya? Subanjaya. Okey. Tapi cikgu akan mengajar in Malay. Cikgu akan ajar dalam bahasa Melayu dan cikgu akan ambil secara ringkas je. Sebenarnya ni bab yang senang. Ni adalah bab yang senang. Jadi Alia boleh tengok. Okey, bab 10. Bab 10 adalah tentang pengurusan kewangan. Bila cikgu cakap tentang pengurusan kewangan, secara ringkasnya adalah macam mana kita menguruskan duit kita. Maksudnya daripada sini, bila ada seseorang, kalau dia punya kewangan dia bagus, dia ada profit. Dia ada positive cash flow. Dia ada positive cash flow. Okey, ingat. Kalau kewangan dia bagus, jadi dia dapat positive cash flow. Kalau kewangan dia ni, kalau ni in case kewangan dia bagus. Sekarang kalau kewangan dia teruk, kewangan dia tak bagus. Jadi dekat sini dia akan dapat negative cash flow. Okey, ini je sebenarnya. Ni je sebenarnya yang ada dalam tingkatan 4 bab 10. Jadi kita akan pergi kepada macam mana kita nak faham cash flow ni. Cash flow ni maksudnya aliran tunai. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil aliran tunai. Cash flow yang dimaksudkan adalah duit keluar masuk. Itu je. Duit keluar masuk. Jadi contoh kalau mak Alia bagi RM10 dekat Alia, jadi benda tu dapat positif 10 dekat Alia. Jelas? Okey, Alia belanja pula dekat sekolah makan RM5, negatif 5. Jadi apa-apa yang dapat dia akan dapat positif, apa-apa yang belanja dia akan jadi negatif. 10 tolak 5 dapat 5, still positif lagi. Maksudnya masih lagi positif cash flow. Jadi masa tu kewangan yang bagus. Itu je sebenarnya yang ada dalam bab ni. Okey, jadi itu adalah gambaran awal. Okey, jelas ke sampai sini? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi dalam bab pengurusan kewangan ni, kalau kita tengok nota dia, benda yang paling penting adalah yang pertama kita kena tahu dia punya proses. Proses cara nak buat dia punya pengurusan kewangan yang betul. Sebenarnya ini adalah kebat untuk Alia. Sebab apa? Sebab benda ni jarang ditanya dalam SPM. Tapi kok dia tanya, kita ready je terus. Okey, proses cara nak menguruskan kewangan ni, nak dapatkan cash flow positif ataupun negatif, dia ada proses dia. Okey, yang pertama kita ada matlamat dia. Matlamat kewangan Alia. Matlamat dia ada dua, sama ada jangka masa panjang, ataupun jangka masa pendek. Apa beza jangka masa panjang dengan pendek? Contoh, bila kita set jangka masa panjang ni melibatkan nilai yang besar. Alia nak beli kereta.
Alia nak beli kereta. Kereta tu bukan RM5 ke ada kereta RM5? Tak ada. Tak ada. Kereta tu RM50,000. Bila kereta RM RM50,000, Alia kena setkan. Alia kena setkan. Okey, sekarang kita set dekat sini. Kalau kita set kereta, maksudnya dia jangka masa panjang. RM50,000. Nilai dia besar. Jadi bila nilai dia besar, Alia perlu rancang elok-elok kewangan supaya dapat nilai RM50,000 tanpa hutang. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, jangka masa pendek pula, short term. Short term, tadi long term. Short term ni apa? Short term ni nilai dia kecil. Contoh, Alia nak pergi bercuti di Langkawi. Bercuti di Langkawi, paling tak pun Alia ready RM1,000. Okey. Jadi bercuti kalau kita dah kerja kan, kita akan bolehlah nak kumpul. Kita dah nampak cara nak kumpul RM1,000 ni. Ini kita panggil short term. Jadi dia long term ke short term? Alia kena setkan. Apa goal Alia? Contoh Alia ada goal lah sekarang kewangan. Tak ada. Tak ada. Okey, Alia tak ada teringin nak beli apa-apa? Mungkin ada kot. Okey ada. Okey, bagi satu contoh. Basikal. Basikal. Basikal, berapa dah harga basikal rasa-rasa? Range basikal. Dalam ratus-ratus macam tu. Okey, ratus. Kita ambil RM1,000. Okey. Jadi basikal RM1,000, dia long term ke short term agak-agak? Short term. Ya, dia short term. Sebab apa? Sebab nilai dia kita tak memerlukan loan. Jadi kita nak beli rumah, kita nak beli kereta ataupun kita nak kahwin. Nak kahwin sekarang RM30,000. Jadi melibatkan puluh-puluh ribu, berbelas-belas ribu, itu kita panggil short term. Jadi senang cerita, benda yang bawah daripada RM2,000 kita panggil benda yang bawah daripada RM2 kita panggil short term. Jelas? Jelas. Okey, itu yang dia. Okey, sekarang Alia nak beli basikal. Okey, ini. Jadi kita dah tahu yang Alia punya case adalah dalam keadaan short term. Okey, sekarang kita tengok pula step kedua. Menilai kedudukan kewangan. Menilai kedudukan kewangan ni maksudnya duit Alia ada berapa sekarang? Duit Alia ada berapa sekarang? 500. 500? Okey. Jadi daripada menilai kedudukan kewangan maksudnya duit kita ada berapa sekarang. Jadi sekarang disebabkan Alia dah ada 500, jadi dekat situ kita boleh nampak daripada kedudukan kewangan yang diperlukan untuk Alia mendapatkan sebuah basikal adalah 1,000 tolak 500. Diperlukan lagi RM500. Jelas? Jelas. Jadi kita set pula nombor 3 ni. Bila kita nak perlukan RM500, kita kena wujudkan pelan kewangan. Macam mana pelan kewangan ke? Apa pelan kewangan kita sekarang? Pelan kewangan kita adalah mendapatkan RM500 untuk cukupkan beli basikal tu. Okey, jelas? Boleh faham? Boleh. Jadi apa pelan kewangan Alia? Okey, apa pelan kewangan Alia nak tambah pendapatan? Jadi pelan daripada pelan ni maksudnya daripada segi income. Income, duit yang Alia boleh dapat. Apa dia duit yang Alia boleh dapat? Contoh daripada pelan Alia boleh buat kerja lebih masa. Kerja lebih masa. Okey, ataupun cikgu cakap Alia belajar pandai-pandai, lepas tu dapat duit. Okey, jadi dekat situ daripada mewujudkan pelan kewangan, kita kena fikir apa yang boleh tambahkan income. Boleh? Itu je. Boleh faham? Boleh. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang nombor 4, kita laksanakan kita punya kita buat tambahkan income tu, kita plan je tadi. Contoh balik daripada sekolah Alia nak jual kari pap.
Okey, jual lah kari pak tepi sekolah tu. Balik daripada sekolah, Alia nak buat sesuatu, Alia nak jadi affiliate. Affiliate untuk TikTok. Boleh? Tak ada masalah. Jadi affiliate. Okey. Sekarang kita pergi pula melaksanakan. Melaksanakan maksudnya adakah Alia buat jual kari pak ni dengan buat affiliate ni? Itu sahaja. Jadi daripada jual kari pak ni, Alia boleh dapat berapa? RM berapa? Dan affiliate ni, Alia boleh dapat RM berapa? Okey. Lepas tu akhir sekali daripada kita buat first month tu, kita kaji balik. Jadi tak kita punya plan ni? Itu sahaja. Boleh faham? Jadi ini dia gambaran awal. Proses nak urus kewangan. Sebenarnya benda ni kita pakai je dalam hidup kita. Jadi kalau Alia dapat soalan macam ni soalan kebat sebenarnya. Ini adalah soalan kebat. Okey, habis dekat sini. Ni adalah proses dia. Okey. Antara benda yang dia tanya selalunya adalah tentang smart. Smart. Pernah dengar smart ni? Okey. Jadi kita ambil smart ni, kita guna smart ni untuk buat Alia punya target iaitu beli basikal. Senang je, senang je. Okey, yang pertama S ni adalah spesifik. Spesifik bermaksud secara khusus. Kalau Alia tengok kat sini, kejap kita pergi kepada S dia. Mana S dia? Spesifik, okey. Jadi spesifik Alia dekat sini apa? Beli basikal. Maksudnya Alia kalau boleh nak khususkan lagi. Alia basikal ni general. Alia bagi tahu terus diri Alia nak beli basikal jenama apa? Jenama. Lepas tu Alia bagi tahu diri Alia daripada jenama tu Alia nak bila. Itu secara khusus. Alia punya target mesti khusus. Maksudnya habis form 4 dapat basikal. Ada target dia. Ada target daripada basikal apa dan bila Alia nak dapat. Okey, itu maksud khusus. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita pergi pula measurable. Measurable dekat sini adalah kita mengukur kita punya kedudukan kewangan. Kita tengok kita punya kedudukan kewangan. Jadi lepas kita tengok kedudukan kewangan kita tengok pula. Kita tengok pula daripada kedudukan kewangan apa lagi income yang Alia boleh dapat. Macam tadi kan kita ambil dua, jual kari pak, affiliate. Okey. Daripada jual kari pak affiliate tu kita tengok pula attainable, boleh dicapai tak? Berapa income daripada Alia punya plan tadi, iaitu jual kari pak dengan affiliate. Boleh faham? Boleh. Contohlah benda yang tak boleh dicapai. Kalau Alia jual kari pak RM1, untung Alia RM1 je. Cikgu tak tahulah Alia jual kari pak apa, RM1 je untung Alia. Affiliate Alia pula 50 sen. Untung affiliate 50 sen je. Jadi income Alia adalah RM1.50 seminggu. RM1.50 seminggu, rasa-rasa Alia boleh dapat tak lagi 500 ni? Dalam masa bulan terdekat. Boleh dapat tak? Tak, itu maksudnya tak boleh dicapai. Jadi attainable ni adalah kita punya measurable tu, planning kita tu mesti sesuai dengan kita punya duit yang kita perlukan. Contoh kalau cikgu cakap jual kari pak Alia untung sebulan 100, affiliate Alia untung sebulan 100. Jadi total dia 200. Rasa-rasa boleh capai tak 500 yang kita nak ni? Boleh. Boleh. Sebulan dah ada 200, bulan depan dah 200 lagi, dah 400. Bulan depan lagi 200, dah 600, lebih 100. Itu maksudnya boleh dicapai. Jadi bila kita bercakap tentang boleh dicapai ni, dia mesti realistik lah. Alia bila masuk realistik ni, bersifat realistik ni, yang Alia punya planning jual kari pak dengan affiliate ni, Alia boleh buat tak? Kalau cikgu cakap Alia sekarang
Oh, Alia nak kerja buruh am. Pekerja am. Balik sekolah, Alia buka pakai jaket safety, pergi angkat batu buat bancuh simen. Realistik Alia boleh buat ke bancuh simen? Tak. Itu maksudnya tak realistik. Plan tu tak realistik. Jadi kita punya plan, kita punya attainable tu boleh dicapai, semuanya mesti bersifat realistik. Yang kena dengan diri kita. Boleh? Itu masuk realistik. Lepas tu tempoh masa. Tempoh masa kalau dekat sini, kalau kita tengok, kedudukan daripada kedudukan kewangan untuk tempoh masa dia. Untuk tempoh masa ni, tempoh masa dia mestilah sesuai. Contoh daripada income yang Alia boleh dapat daripada boleh dicapai kat sini positif 200. Jadi Alia janganlah beli bulan depan. Bulan depan tak boleh dicapai. Jadi tempoh masa mesti sesuai dengan attainable. Maksudnya 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Jadi tempoh masa mesti ngam soy. Jelas? Jelas. Okey, jadi kita test pula soalan-soalan smart. Okey, cikgu ada send dah. Soalan ni dekat Alia, boleh tengok dekat WhatsApp lah. Tapi kalau tak ada pun boleh tengok kat depan. Okey, kalau dekat sini proses pengurusan kewangan cikgu dah terang dah tadi. Kemudian cara nak tengok kewangan jangka masa pendek, jangka masa panjang pun cikgu dah terang. Okey, kemudian kita pergi pula, kita nak fahamkan tentang smart ni. Cikgu akan tunjuk satu contoh. Sekarang tadi kita panggil Alia punya contoh. Sekarang Puan Sohaila. Specific, attainable and measurable. Ni smart ni. Ni SMART. Okey, macam mana kita nak dapatkan spesifik dia? Kita kena tanya diri dia, dia beli apa? Jadi sekarang dia nak beli apa? Dia nak beli set kelengkapan rumah yang berharga 4,000. Jadi ambil set kelengkapan rumah yang berharga 4,000. Jadi itulah dia punya spesifik. Dia dah bagi tahu dah. Set kelengkapan rumah berharga RM4,000. Boleh faham? Boleh. Okey, rasa-rasa RM4,000 ni jangka masa pendek ke jangka masa panjang? Atas 2,000. Oh, panjang. Ya, sebab itulah kalau tengok kat sini, masa dia 10 bulan, bukan 10 hari. Masa dia nak kumpul tu 10 bulan akan datang. Okey, jadi dekat sini kita nak cakap dia boleh diukur ke tak? Cara dia kalau kita nak tengok dia boleh diukur, kalau Alia nak tengok dia boleh diukur, kita tengok baca sebab rumahnya yang dihuni dalam masa 10 bulan akan datang. Puan Sohaila akan memperuntukkan simpanan sebanyak 430 dari pendapatan bulannya sebanyak RM5,000. Jadi daripada diukur ni, kita kena tengok income dia. Macam cikgu tak buat Alia tadi jual karipap kan. Jual karipap. Okey, kalau kita cakap income dia, income dia 430. Jadi maksudnya dia boleh diukur ke tak? RM 430 darab pula dengan masa dia, darab pula 10 bulan, total dia kumpul berapa? 430 darab 10. 4,300. Ya, RM 4,300. Dah lebih ke daripada target dia buat? Jadi bila dah boleh diukur kat sini, kita cakaplah dia boleh dicapai. Dia boleh dicapai. Dia soal dekat situ, boleh tak dicapai? Realistik ke tak? Realistik. Realistik sebab apa? Dia adalah realistik sebab dia dikira sebagai realistik sebab daripada kita tengok income, yang ni kena salin baliklah. Income Alia kena huraikan ni. Income 430 sebulan simpan sebanyak 10 bulan akan dapat RM 4,300. Maksudnya realistik ni Alia hurai Alia punya measurable. Huraikan measurable. Okey, jelas.
Okey, last sekali tempoh masa dia adalah 10 bulan. Ini sahaja smart. Ini sahaja smart. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, sekarang daripada contoh yang cikgu bagi, kita pergi kepada nombor 2. Cikgu nak Alia keluarkan smart untuk soalan nombor 2 ni. Boleh tengok macam mana cikgu buat kat sebelah tu. Nampak okey. Dasya ambil hantar gambar kat cikgu. Dahsyat dah? Belum. Dapat buat? Dapat. Okey, hantar kat cikgu. Ke dah sampai mana dah? Realistik. Realistik? Okey.
Okey, tengah hantar ke? Okey. Sampai sini jelas kan? Sampai sini? Jelas. Okey, baik. Dia sebab bab 10 ni dia lebih kepada penjelasan. Lepas ni kita masuk kira-kira. Okey, spesifik. Okey, jadi kita bincangkan lah. Gaji bulanan Encik Andi ialah... Okey dah, betul lah ni semua. Spesifik bercuti di Pulau Redang yang berharga 1,400. Berapa ni? 1,450? 80. Oh, 1,400. 50. 50. 50. Okey. Sorry. Yeah. Jadi itu adalah spesifik ni apa dia punya target, apa dia punya matlamat. Okey, jadi measurable kita tengoklah, kita kali apa yang dia boleh buat tu. Kalau cikgu cakap dia tak nyatakan, contoh apakah sesuatu yang tak measurable? Sesuatu yang tak measurable adalah dia punya simpanan. Kalau kita dapat kat sini kan, dia punya simpanan 280, darab dia nak kumpul 2 bulan je. Jadi bila 280 darab dengan 2, dia tak cukup nilai dia. Jadi kita cakap dia tak boleh diukur. Boleh faham? Dan bila tak boleh diukur maksudnya tak boleh dicapai. Bila tak boleh dicapai maksudnya tidak realistik. Jadi tiga-tiga ni sebenarnya berkait. Itu nota dia. Selalunya bila Alia dah ukur kat sini sampai boleh diukur ni dia pas, maksudnya sini boleh terus pas, sini pun boleh terus pas. Jadi senang je kat situ. Itu adalah kaedah SMART. Okey. Okey, ada soalan nak tanya kat kaedah SMART? Tak ada. Okey, kita teruskan penjelasan kita kepada yang seterusnya, iaitu kita nak bercakap tentang asset dan liability. Okey. Dia dalam diri seseorang ni kita bercakap tentang asset dan liability. Asset ni apa-apa yang generate kita punya income. Liability ni, liability nama lain bagi bahasa Melayu dia adalah beban. Engkau liability tu dalam team, maksudnya dia cakap engkau beban tu dalam team. Okey, jadi maksudnya liability ni adalah sesuatu yang tolak kita punya income. Maksudnya beban kita ataupun kita bercakap tentang tanggungan. Okey. Dia boleh berubah ikut situasi. Contoh, cikgu cakap ke Alia kan. Alia beli kereta. Alia beli satu kereta. Alia beli kereta. Okey, kereta ni Alia beli simpan saja dekat rumah. Aku beli kereta je dulu. Aku kan tak ambil lesen lagi. Aku saja nak tunjuk ke orang aku ada kereta. Jadi kereta ni dia ada bayaran bulanan dia. Jadi dekat kereta tu Alia bayar sebulan RM500 dekat bank. 500 keluar. Jadi kereta tu akan jadi liability. Boleh faham? Okey. Tapi bila kereta ni Alia buat Grab. Alia pergi buat Grab. Grab dekat sini Alia untung RM2,000 sebulan. Jadi bila sesuatu yang mendatangkan duit dekat kita, jadi kereta tadi daripada liability dia jadi asset. Jadi itulah asset dan liability. Boleh faham Boleh. Okey. Jadi kita fikir sama-sama dekat sini asset dengan liability. Dividen saham. Dividen saham asset ke liability? Tak tahu. Asset ke liability? Okey, dividen saham, kalau cikgu cakap pasal dividen, dividen ASB pernah dengar dividen ASB? Hari tu ada keluarkan statement dividen ASB kan? Tak ingat cikgu. Alia tahu ke pasal ASB?
Tahu? Tahu tapi dah lupa. Okey, macam ni. Kalau cikgu bagi tahu ni, mana tahu Alia boleh buat duit dengan macam ni. Okey, contohlah ASB, amanah simpanan apa entah cikgu lupalah, ASB. Okey, ASB ni adalah sesuatu akaun yang Alia simpan je duit, dia akan bertambah. Contoh, hari ni Alia simpan RM5,000. Okey, contoh 500 yang nak beli basikal tadi kan. Alia pergi letak dia dalam ASB. Alia tengah dengar ke? Tengah dengar ke? Tengah. Okey. Jadi, bila cikgu cakap ASB tu, sepanjang 2024, Alia simpan dalam ASB RM500. Akhir tahun selalunya dia akan keluar dia punya dividen. Contoh, akhir tahun 2024, dividen dia adalah sebanyak 5%. Jadi, berapa duit Alia sekarang dalam ASB? Jadi, cara dia macam ni nak kira. 500 darab dengan 5%. Cuba Alia kira, 5 darab 5%, dapat berapa? Dapat apa? 0.25. Mana ada 500 darab 5%. Oh, salah tekan. 25. 25 ni, ini adalah dividen. Maksudnya pada tahun 2025, mula tahun 2025, duit dalam ASB Alia 500 tambah RM25, dia akan dapat RM525. Ini yang dimaksudkan dengan dividen. Jelas? Maksudnya Jadi tambah. dia akan tambah sendiri. Itu maksudnya dividen. Jadi contoh, Alia ada duit dalam bank. Contoh, kita cakap tadi 500. Alia cakap dalam bank, Alia ada RM10,000. Alia letak je dalam ASB tanpa buat apa-apa. Lepas tu keluar. Hujung tahun dia akan keluar dividen ASB. Alia boleh Google. Okey, contoh. Dekat 2024, Alia letak RM10,000 dalam ASB. Alia tak payah nak buat apa-apa. Alia pergi je enjoy mana-mana. Jadi enjoy, teruskan belajar, ambil SPM. Jadi bila dia kata dividen ASB ada 5%, Alia nak tahu berapa duit Alia sekarang. Jadi cara dia adalah RM10,000 darab dengan 5%. Dapat berapa? Dapat berapa? 500. Maksudnya masa tahun 2025, awal tahun 2025 nanti, duit Alia akan ada RM10,000 tambah 500. Alia akan dapat RM10,500. Ini kenyataan. Ini adalah kenyataan. Jangan cakap cikgu main-main pula yang ni. Inilah yang dimaksudkan dengan dividen. Boleh faham? Jadi dividen ni, Alia kalau dah tahu sekarang kan, Alia gunalah peluang ni. Contoh kan, ada kawan cikgu kan, dia hutang PTPTN. Dia belajar betul-betul. Dia hutang PTPTN, PTPTN bagi dia 32,000 setahun. Okey. Maksudnya satu tahun ni maksudnya satu habis belajar lah, total dia 32,000. Jadi contohlah kalau dia bagi satu sem tu RM2,000 kan, RM2,000. Dia letak je dalam ASB, dia akan berkembang 5% ikut dividen tahunan dia lah. Ikut dividen tahunan dia. Jelas? Itu maksud dividen. Jadi kalau kita tengok kat sini, cikgu pergi buka dividen tahunan ASB. Okey, dividen tahunan ASB pada tahun ni 5.25. Nampak ni? 5.25.
Jadi contoh kalau orang tu dia simpan duit 10,000 dalam ASB tanpa buat apa-apa. Tanpa buat apa-apa. Cuba Alia kira berapa duit dia pada tahun ni. Cuba Alia kira. Pada 2023, dia masukkan duit dalam bank dia RM10,000. Dia letak aje. Okey, cikgu nak Alia kira berapakah duit dia awal tahun 2024. Ini maksudnya 5.25% lah kod Alia pening. Berapa duit dia sekarang? 10,525. Ya, awal tahun 2024 dia akan dapat 10,525. Inilah yang dimaksudkan dengan dividen. Ini betul ini dunia sekarang. Orang kalau kita ini yang kita panggil investment. Ini yang kita panggil pelaburan. Jelas ke? Jelas. Sama juga dengan tabung haji. Sama juga dengan tabung haji. Tabung haji pun ada dividen dia. Cikgu tunjuk kat Alia tabung haji dividen. Okey, ini adalah dividen tabung haji. Tabung haji di bawah sikit lah sebab dia tolak zakat 2.5%. Okey, jadi dekat sini tabung haji dividen dia 3.10%. Jadi duit orang akan didarabkan dengan 3.10%. Itu maksud dividen. Jelas ke pasal dividen ni? Jelas. Jadi gunalah peluang ni. Kalau cukup umur nanti buka terus akaun ASB, masukkan duit dalam tu. Lepas tu tak payah nak keluarkan. Okey, habis. Jadi dekat sini dividen saham. Sekarang ni saham tu dia lebih kurang ASB lah. Jadi dekat sini dividen, apa-apa yang berbentuk dividen adalah benda yang kita dapat duit. Boleh faham? Okey, habis. Okey, habis dah dekat situ. Kita pergi pula kepada bayaran sewa rumah. Kita keluarkan duit kita. Bila kita keluarkan duit kita, asset ke liability? Liability, betul. Jadi dekat sini kita letak bayaran sewa rumah. Okey, commission. Commission ni, cikgu nak tanya Alia. Commission tu asset ke liability? Tahu ke commission tu apa? Tak. Okey, commission. Contoh, cikgu Alia nak buat karipap, Alia tak reti. Alia reti buat karipap? Boleh lah. Reti. Cikgu cakap je Alia tak reti Okey, Alia nak meniaga karipap, Alia tak reti. Jadi bila Alia tak reti, Alia pergi ambil dekat makcik ni. Makcik ni dia pandai buat karipap. Tapi dia tak pandai jual. Alia pandai jual. Boleh faham situasi tu? Boleh. Okey, jadi dekat sini makcik tu pun bagilah satu karipap ni, makcik ni jual dekat Alia, bagi Alia 40 sen. 40 sen. Daripada setiap penjualan, Alia akan dapat 10 sen. Jadi 10 sen ni adalah commission. Boleh faham? Maksudnya harga karipap tu 40 sen. Makcik tu cakap, kalau adik boleh jual satu karipap ni, makcik bagi 10 sen setiap satu karipap. Jadi contohlah kalau hari tu Alia dah jual sebanyak 100 karipap. Alia jual kat mana cikgu tak tahulah. Okey, 40 sen darab dengan 100. Maksudnya makcik tu ada RM40. Daripada 100 karipap, Alia punya commission RM10. Boleh faham? So commission tu yang dapat lah. Ya, kita dapat kat kita. Dapat dekat kita. Jadi itu yang dimaksud dengan commission. Jadi commission adalah asset. Boleh faham? Sambil-sambil ni kita belajar term-term balik masa form 3. Okey. Bil kad kredit.
Bil kad kredit ni apa? Asset ke liability? Tak tahu juga. Liability. Ha? Liability. Macam mana tahu dia liability? Sebab bukan kredit tu kena bayar balik ke? Ya, kad kredit ni adalah hutang. Kad kredit adalah kita hutang. Jadi kalau boleh elakkanlah beli guna kad kredit. Okey. Habis. Sewa rumah diterima. Tadi kita bayar, sekarang diterima pula. Asset ke liability? Asset. Ya, pandai. Jadi sewa rumah diterima. Saham syarikat mana? Saham ni masuk aset saham syarikat. Okey, kita pergi pula wang simpanan. Wang simpanan aset ke liability? Asset. Ya. Okey, pinjaman bank aset ke liability? Asset. Salah, liability. Okey, kita dalam situasi 2024 ni, kita contoh cikgu terangkan satu situasi. Kita nak beli kereta. Contoh kita nak beli kereta. Kereta ni kos dia tinggi tau, RM50,000. Jadi orang tak boleh nak buat RM50,000 setongkol. Jadi apa yang dia nak buat ni? Dia akan pinjam bank. Ini adalah bank kita. Daripada bank ni, bank akan bagi dia sebanyak RM50,000, RM50,000 buat bagi dia. Bagi dia. Okey, kita pun dapatlah RM50,000. Jelas ke? Jelas. Kita pun belilah kereta. Tapi jangan lupa hutang perlu dibayar. Kalau kita pinjam bank RM50,000, kalau kita pinjam bank RM50,000, dia bukannya kena bayar RM50,000. Dia ikut persen. Contoh, kalau bank ni tetapkan faedah sebanyak 2%. Jadi, harga yang Alia kena bayar adalah RM50,000 darab dengan 2%. Berapa jumlah yang Alia kena bayar sekarang? Berapa? RM51,000. Apa? RM51,000. RM51,000? Salah. Sekejap, dia kena tambah ke cikgu? Ya. RM50,000 darab 2% dapat berapa? RM1,000. Jadi RM51,000 ni adalah faedah. Ni adalah faedah. Jadi inilah yang bank dapat. Bank buat duit macam ni lah. Jadinya kita bila kita kena bayar ke bank bukan RM50,000, kita kena bayar sebanyak RM51,000. Itu yang dimaksudkan dengan pinjaman. Jelas Jelas. Okey, baik. Okey, cikgu habiskan pula. Cikgu habiskan kepada itu pinjaman. Jadi apa-apa yang membentuk pinjaman sama juga dengan kad kredit tau. Situasi itu sama dengan kad kredit. Jadi pinjaman bank adalah pada liability. Okey, bayaran bulanan kereta, kita keluar duit ke kita dapat duit? Keluarkan duit. Keluarlah bayaran bulanan kereta. Okey, bayaran bulanan kereta, kalau apa Alia tanya mak ayah Alia tanyalah. Ayah, bulan kereta ayah bayar berapa? 500 maksudnya ayah Alia akan keluarkan duit 500 setiap bulan untuk kereta. Tak kisah kereta tu bergerak ke, duduk diam ke, sama sahaja nilai dia. Okey, jelas? Jelas. Jadi ini adalah pada liability. Okey, akhir sekali simpanan tetap. Apa? Asset. Pandai. Inilah cara kita nak faham
Asset dan liability. Asset tu apa yang kita dapat, liability tu apa yang kita keluarkan. Jelas Boleh faham sampai situ? Boleh. Itu sahaja asset dan liability. Okey, jadi kita pergi pula pendapatan aktif dan pasif. Ni yang terakhir lah. Kita habis lewat sikit sebab kita masuk lewat kan. Okey, pendapatan aktif dengan pasif. Kejap ni ada kelas lain. Alisa, tunggu sekejap Alisa. 5 minit boleh ke? Boleh. Okey, Alisa sambil-sambil tu Alisa boleh dengar juga. Okey. 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 Jadi cikgu pergi kepada Alia. Pendapatan ni dia ada dua jenis. Pendapatan ni ada dua jenis. Yang pertama aktif. Yang kedua pasif. Senang je. Aktif tu adalah yang kita bekerja. Yang kita kena buat kerja tu baru dapat duit. Pasif ni macam mana? Pasif ni maksudnya kita tak perlu bekerja, tak perlu nak buat apa-apa, tapi kita still dapat duit juga. Jelas ke? Boleh faham ke Alia? Boleh. Okey, contoh. Cikgu bagi satu situasi. Alia berniaga dekat Alia berniaga burger. Burger ni jenama Alia. Burger ni jenama Alia. Setiap malam Alia berniaga burger dekat sini. Jadi itu adalah aktif ke pasif? Aktif. Aktif. Okey, pandai. Okey, Alia ada untung berjuta-juta ringgit. Alia buka lagi satu burger. Alia buka lagi satu kaunter. Jadi dekat sini nama dia Alia buat pekerja. Pekerja yang buatkan burger tapi jenama Alia. Jadi sekarang Alia buat tak? Alia ada keluarkan tenaga tak dekat sini? Sepanjang dia buat kerja tu? Tak ada. Tak ada. Jadi bulanan Alia terima daripada pekerja ni, ini pasif kita. Boleh faham? Aktif dan pasif. Boleh. Siapa yang ada pendapatan pasif, sebenarnya dia punya kewangan sudah stabil. Sebab nak dapatkan pendapatan pasif, dia kena aktif dulu, baru boleh pasif. Okey, boleh faham Boleh. Okey, jadi kita pergi gaji bulanan. Gaji bulanan, upah mesin rumput, komisen. Okey, gaji bulanan. Gaji bulanan ni adalah kita bekerja. Jadi dia aktif ke pasif? Aktif. Ya, jadi gaji bulanan adalah bahagian aktif. Faedah diterima. Faedah diterima aktif ke pasif? Pasif. Ya, pasif. Faedah diterima. Faedah tu macam dividen ASB itulah. Okey, upah mesin rumput. Upah mesin rumput aktif ke pasif? Pasif. Pasif. Upah mesin rumput, kita kena pergi mesin rumput dulu baru kita dapat upah. Jadi dekat situ itu adalah aktif. Boleh faham? Okey, komisen. Komisen cikgu dah bagi tahu tadi. Komisen adalah bahagian aktif boleh, pasif boleh, tapi dekat sini komisen kalau dia tak tunjuk keadaan, kita letak dia sebagai pasif. Boleh faham? Okey. Nanti cikgu terang ni untuk next class kenapa komisen pasif. Okey, sewa rumah. Sewa rumah ni aktif ke pasif? Pasif. Alia sewa ke? Ya betul. Sewa tu pasif. Hasil jualan kraft tangan. Kraft tangan aktif ke pasif? Aktif. Ya. Allowance. Allowance aktif ke pasif? Allowance kedatangan. Allowance buat kerja dengan baik. Allowance hantar kerja on time. Aktif ke pasif? Aktif. Ya. Dividen aktif ke pasif? Pasif. Iya. Itu dia apa yang cikgu ajar hari ni. Jadi nanti next class baru kita masuk kepada pengiraan. Cara nak kira-kira. Lepas tu habis dah kelas kita. Cikgu perlukan 2 jam saja nak habiskan ni. Okey.
Cikgu kena apa orang kata, kena terangkan dulu. Kalau tak, macam mana cikgu nak terang mana satu aset, mana satu liability? Contohlah Alia tak faham mana satu aset, mana satu liability. Macam mana Alia nak tahu cash flow dia tu positif ke negatif? Belah aset adalah positif, belah liability adalah negatif. Contoh dividen saham. Dividen saham sepatutnya aset, tapi Alia pergi letak liability. Jadi negatif dekat situ. Bila negatif Alia letak, jadi jawapan cash flow tu dah salah. Dia bersangkut. Dia bersangkut paut. Sama juga dengan pendapatan aktif dengan pasif. Kalau kita cakap pasif dengan aktif ni, dia lain. Dia ada bahagian perbelanjaan. Dia ada bahagian perbelanjaan. Contoh, dia kata, Syahmi membelanjakan RM500 daripada pendapatan pasif. Mana? Alia tak dapat nak tentukan pendapatan pasif tu yang mana. Jadi cash flow tu dah lari dekat situ. Jelas? Jelas. Jadi ini semua berkait dengan apa yang kita nak belajar untuk next class. Okey. Jadi sampai situ sahaja untuk pagi ni. Kita boleh lewat sikit sebab kita masuk lewat sikit. Okey, jadi sampai situ saja. Recording nanti cikgu hantar dalam grup. Nanti boleh study balik. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Okey? Okey. Okey, jadi sampai situ saja kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.